Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam ya wabarakatuh. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barik sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung kuliah kita secara online kali ini insyaAllah. Dan sebelum kita mulakan, seperti biasa kita buka dulu dengan bacaan nama kita Al-Fatihah. Ya, kita mulakan lagi. Muka surat 26. Sumber dapatan ilmu ketiga. Dia sumber dapatan tu bahasa Melayu, kalau bahasa Arab dia panggil idrak. Dia panggil idrak. Sumber dapatan atau sumber perolehan lah, sumber untuk kita memperolehi ilmu. Yang ketiga iaitu penilaian akal ataupun dipanggil an-nazar. An-nazar. Sebelum ni kita ada yang pertama panca indera ataupun hissi. Hissi ataupun panca indera. Kemudian yang kedua kita ada khabar yang sahih. Perkhabaran yang benar lah, berita yang benar. Iaitu Al-Quran, hadis dan perkhabaran-perkhabaran lain lah. Perkhabaran yang lain. Adapun perkhabaran tu dalam Islam sebagai sumber syariat kita hanya setakat Al-Quran dan hadis. Dan hadis itu ada hadis Rasulullah, hadis sahabat dan hadis tabi'in. Selain daripada itu, perkhabaran-perkhabaran yang lain itu diperselisihkanlah dia punya sumber sebagai sumber dalil. Misalnya perkhabaran daripada kitab-kitab yang terdahulu misalnya. Contohnya kitab Taurat, Injil, kisah-kisah Israiliyat. Itu pun perkhabaran juga. Ataupun perkhabaran hasil daripada sejarah misalnya kan. Itu pun kita tak mengambil secara sepenuhnya 100%, itu bergantung kepada syarat-syarat yang lain. Adapun perkhabaran Al-Quran itu kita terima 100% dan perkhabaran hadis itu pun ada syarat-syarat dia juga. Selagi hadis itu tidak sampai tahap yang terlalu dhaif, terlalu lemah, maka tidak diterimalah, apalagi dalam akidah. Dalam akidah, perkhabaran yang mutawatir saja kita terima sebagai usul akidah. Adapun yang tidak mutawatir atau dipanggil ahad itu mungkin boleh dijadikan sebagai sokongan sahaja ataupun cabang-cabang akidah sahaja. Yang seterusnya di sini ialah akal. Akal sebagai sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu. Kita akan bahas sebab apa dia letakkan akal nombor 3, pasal apa? Selepas ini pembahasan akan teruslah. Akan terus pergi kepada sifat 20 yang mana dia punya sumber dia adalah akal. Kenapa akal? Nanti kita
bahaskan insya-Allah. Definisi an-nazar dari sudut bahasa ialah penakulan sesuatu dengan akal dan pengiktibarannya. Dari sudut adat kebiasaan, iktibar atau penelitian atau berfikir terhadap perkara yang diperhatikan untuk diketahui hukumnya. Jadi akal tu sebenarnya kita bahas dalam tasawuf kan, penawar hati dulu kan saya dah bahas. Jadi akal ini dia satu kemampuan ataupun suatu gharizah atau malakah atau sifat lah kita panggil. Atau arat, satu kemampuan. Akal tu satu kemampuan, dia bukan benda. Akal dia bukan benda. Akal tu dia macam satu kemampuan. Contoh macam syahwat kan. Syahwat kan satu keinginan. Akal tu dia macam syahwat. Dia jenis-jenis macam syahwat. Kita ada emosi, kita ada syahwat, kita ada akal, kita ada perasaan. Akal pun maknanya adik-beradik lah tu. Dia jenis macam tu. Dia bukanlah satu benda. Akal bukan satu benda. Kalau otak lain. Kalau otak memang dia benda lah. Kalau otak ataupun hati yang dalam badan kita tu, itu dia benda, dia jisim. Tapi kalau akal ni dia sifat. Dia sifat atau dia malakah. Malakah ni kita kata apa? Suatu kepemilikan, suatu perkara, satu sifat yang ada dalam diri kita lah. Jadi sebenarnya akal itu dia memiliki suatu sifat yang mana dengan akal itulah kita boleh memperolehi ilmu dengan cara yang dipanggil di sini dipanggil nazar. Nazar ni penelitian lah. Nazar ni penelitian ataupun research ataupun pemikiran ataupun apa lagi yang disebut. Itulah namanya nazar. Sebab akal semata-mata hanya kemampuan kan. Hanya kemampuan. Jadi kalaulah tidak ada benda yang perlu kita telitikan dan tidak ada prosesnya pun tak guna juga. Jadi dia proses untuk akal itu untuk memperolehi ilmu itu dia panggil nazar. Proses untuk akal memperolehi ilmu dia panggil nazar. Penilaian dan penelitian akal ini boleh membawa kepada dua perkara iaitu prasangka yang kuat, zan, dan yang kedua ilmu yang meyakinkan. So hasil daripada penelitian akal itu boleh membawa kepada keputusan yang pasti 100%, itu yang nombor 2 itulah al-ilmu ataupun qat'i. Dan kemungkinan juga dia hanya sekadar menghasilkan sesuatu yang zanni saja, maksudnya tak sampai 100%. Paling tinggi pun 99%. 1% mungkin silap. Dan paling rendah dia 51% lah. Paling rendah tu. Adapun syarat bagi penelitian dan proses penilaian akal yang sahih adalah yang pertama mempunyai akal. Yang pertama mempunyai akal yang sempurna lah. Jadi orang yang tidak mempunyai akal seperti kita kata orang gila lah. Orang gila dia belum punya akal. Kanak-kanak pun kita kata dia belum mempunyai akal yang sempurna. Ada tetapi belum sempurna akal. Boleh kita kata kesempurnaan akal itu sebenarnya berbeza-beza. Kesempurnaan akal itu berbeza-beza mengikut manusia lah. Dan semua orang boleh gunakan akal dia untuk membuktikan sesuatu perkara. Tetapi nanti dinilai tengok siapa punya hujah yang paling kuat, yang paling logik lah kita kata, maka pendapat itulah yang paling diterima. Akal, ramai orang ada akal.
Ramai orang ada akal. Hampir semua manusia ada akal lah, kecuali orang gila kanak-kanak tu. Tetapi yang memiliki akal pun dia berbeza tahap dia. Sebab tu contohnya falsafah kan. Kita kata yang paling hebat di dalam berfikir ni ahli falsafah lah. Contohnya semua orang kenal kan, apa ni, Aristotle. Sampai ada yang katakan akal yang paling sempurna ni yang Allah ciptakan makhluk dia, iaitu Aristotle. Ada orang kata lah Socrates, Plato, kemudian yang moden-moden ni Newton, Einstein, betul? Itu yang bukan Islam lah, yang memang dia ni dinamakan sebagai ahli falsafah. Dalam Islam pun ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Qindi, Ibnu Rushdi. Itu semua tu falsafah belaka tu. Mana akal yang hebat-hebat. Kalau kita nak cuba, kita nak uji kita punya akal tu sampai mana, bacalah kitab-kitab dia kalau boleh faham. Bukan senang tu. Tetapi apabila Islam, datangnya Islam, bahkan sebelum Islam, agama Yahudi, Nasrani yang betul lah, yang berteraskan kitab Taurat dan Injil yang benar, mereka pun ada ahli falsafah, maksudnya yang menceburkan diri dalam bidang falsafah, tetapi tidak terlalu bebas sehingga bercanggah dengan syariat. Jadi apabila ilmuwan-ilmuwan Islam ini dia menceburkan diri di dalam falsafah semata-mata untuk mengkaji falsafah supaya apa hasil daripada falsafah itu tidak bercanggah dengan syariat. Tidak bercanggah dengan syariat. Maka untuk membuktikan bahawa sebenarnya yang pertama, syariat Islam itu tidak akan bercanggah dengan hasil penelitian akal. Terutamanya dalam bab ketuhanan lah. Terutamanya dalam bab ketuhanan. Dalam bab ketuhanan. Dia akal ni, falsafah ni banyak di dalam bab mathematics, physics. Itu pun akal juga. Sains dan teknologi sebagainya. Tapi yang kita maksudkan di sini, sumber akal di sini adalah untuk syariat lah. Terutamanya dalam bab ketuhanan, bab kenabian. Cuma ada bab yang mana akal tidak boleh mencapainya, iaitu seperti perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang tertentu seperti kubur, mahsyar, mizan, syurga, neraka dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia ghaib, tetapi Allah Taala telah memberikan satu tugas untuk akal untuk kita boleh mencapai beberapa hukum berkaitan dengan ketuhanan. Bukan maksudnya mencapai hakikat sebenar ketuhanan, mencapai beberapa hukum yang berkaitan dengan ketuhanan, hukum akal lah. Itu memang Allah Ta'ala memang ciptakan perkara itulah. Jadi ahli falsafah ni mereka memang hanya bergantung kepada akal semata-mata. Mereka tidak dibimbing oleh wahyu, tidak ada panduan daripada wahyu, sebab mereka ni tak ada agama ataupun ada agama sendiri, buatan sendirilah. Maka Islam juga membuktikan bahawa ilmuwan-ilmuwan dia, ulama'-ulama' dia pun boleh menguasai falsafah lah, maksudnya ilmu akal, logik ni, dan tidak bercanggah dengan Islam itu sendiri. Sebab apa? Akal ini digunakan untuk mengkaji realiti. Digunakan untuk mengkaji realiti. Dan realiti itu memang diciptakan oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan alam semesta ni, maknanya segala realiti itu datang daripada Tuhan. Jadi macam mana boleh akal itu bercanggah dengan realiti? Itu mustahil. Mustahil. Akal itu dia bercanggah dengan realiti. Hasil pemikiran daripada akal itu bercanggah dengan realiti, itu mustahil. Adapun kalau hasil pemikiran akal itu bercanggah dengan realiti, bermaksud ada masalah. Ada masalah. Ada masalah pada hasil penelitian akal tersebut, atau realiti itu tidak difahami sebenar. Realiti itu tidak difahami sebenar. Jadi realiti yang nak kita kaji sekarang ni, kalaulah realiti ni realiti benda yang kita boleh nampak, kan? Kita boleh nampak realiti pokok, realiti tumbuh-tumbuhan, haiwan,
cuaca, alam semesta. Itu kan realiti-realiti yang mungkin kita boleh buktikan kebenaran dia. Tetapi kalau realiti ketuhanan, realiti tentang kenabian, tentang syurga neraka, hari kiamat, macam mana kita nak buktikan kebenaran dia? Maknanya hasil daripada penelitian akal itu bersesuaian dengan realiti. Jadi sebab itulah akal tidak boleh berdiri sendiri sebagai sumber ilmu. Akal juga perlu kepada panduan wahyu. Begitu juga sebaliknya. Panduan wahyu itu sendiri pun tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada akal. Sebab tu mustahil orang gila kita kata dia alim. Budak-budak kita kata dia alim besar. Budak baru umur 7 tahun kita kata, oi dia ni alim besar ni. Mustahil. Walaupun dia hafal Quran sekalipun. Katalah umur 10 tahun, 15 tahun dia hafal Quran, hafal hadis, dia tak boleh kita kata alim besar. Pasal apa? Akal dia belum cukup, belum sempurna. Ataupun orang yang akal dia sempurna macam Aristotle, Socrates, Plato, tetapi tak berpandukan wahyu pun kita kata dia bukan berakal. Bahkan Allah Ta'ala sifatkan mereka itu orang yang tak berakal. Wahum qaumun la yaqilun, Allah kata. Mereka adalah kaum yang tidak berakal. Walaupun hebat macam mana sekalipun. Kalau akal itu tidak bersesuaian, maksudnya hasil penelitian akal itu tidak bersesuaian dengan realiti yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis, maka itu tetap dikatakan tidak berakal. Yang pertama, mempunyai akal. Antara definisi akal adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zabidi rahimahullah dalam kitab Tajul Urus. Tajul Urus ini kitab kamus. Kitab kamus yang dia punya jumlah jilid dia 42 jilid. Ada kat rumah saya ni 42 jilid. Kamus. Dia asalnya tu kamus ini dia mensyarahkan kamus. Kamus tu kamus milik Syekh Fairuz Abadi, Imam Fairuz Abadi. Namanya Al-Qamus, Qamus Muhit dia panggil. Kemudian disyarahkan oleh Imam Zabidi menjadi 42 jilid. 42 jilid. Memang tak tahulah. Datang rumah nanti insya-Allah tengok. Okay, menurut Imam Zabidi dalam Tajul Urus, dia mendefinisikan akal itu ialah suatu cahaya rohani diletakkan di dalam hati atau otak. Suatu cahaya rohani. Bila dia kata cahaya itu maknanya suatu cahaya ni fungsi dia untuk menerangkan kegelapan. Ya, dia sebut cahaya, jangan kita bayangkan cahaya lampu ni. Dia sebut cahaya, jangan kita ingat cahaya macam cahaya lampu. Satu cahaya yang maknanya kita kena maksud kita faham cahaya di sini sesuatu yang boleh menerangi sesuatu yang lain. Biasanya sifat cahaya itu kan menerangi kegelapan. Jadi akal itu dia untuk menerangi satu kegelapan, maksudnya menerangi kejahilan lah. Jadi bila dikatakan cahaya, dia nak menerangi sesuatu kejahilan. Maksudnya ketidaktahuan lah. Dengan akal dia boleh membawa kepada pengetahuan. Kemudian dia kata rohani. Rohani maksudnya bukan nama awet. Rohani ni maksudnya sesuatu yang bersifat roh, kaitan dia dengan roh. Kita ada jasmani, kita ada rohani. Kita ada jasmani, kita ada rohani. Biasanya kalau couple kita tengok kan perkahwinan di antara encik jasmani dengan encik rohani. Itu memang tepat tu, kena tu. Tapi jasmani tu jasad kita. Rohani itu roh kita lah. Jadi dia kata cahaya rohani. Dikatakan cahaya itu bukanlah bererti akal itu adalah cahaya. Dia diumpamakan seperti cahaya. Iaitu sifat dia menerangi sesuatu perkara. Menerangi sesuatu kegelapan ataupun di sini kita kata kaitan dia dengan ilmu, maksudnya lawan dia jahil kan. So cahaya untuk menerangi kejahilan. Dan kaitan dia dengan roh, bukan dengan jasad. Bukan dengan jasad. Maksudnya bila kita mati nanti, akal akan ikut sekali. Roh tu sebab apa? Akal itu ada pada roh, bukan ada pada jasad. Jasad akan ditanam dalam kubur, reput kan lepas tu. Tapi akal ini akan dibawa bersama roh. Sebab akal itu dia sifat bagi roh. Dia bukan sifat bagi jasad.
Tapi ada kaitan dengan jasad lah, seperti mana yang kita bahas dalam penawar bagi hati tu kan. Baru ni tak ramai tu, tengok balik video dia. Tu penerangan penting tu saya tengok. Saya tengok tadi penawar bagi hati tu tak ramai sangat yang yang ikut kuliah malam tu. So dia ada kaitan tu. Jadi untuk keterangan lanjut tentang masalah tu boleh rujuk balik video tu, tengok balik. Dengar balik lah. Sebab situ kan penerangan tentang apa itu akal. Termasuklah akal, hati, roh dengan nafsu kan. So suatu cahaya rohani diletakkan di dalam hati atau otak. Hati dan otak bukanlah bermaksud jasad itu. Kita dah belajar dalam penawar hati, saya beritahu hati ada dua. Satu hati jasmani, satu hati rohani. Begitu juga otak. Otak tu satu yang jasmani itu, maknanya kalau kita belah kepala kita nampak dengan otak. Tapi yang dimaksudkan ni pada roh. Pada roh. Dan dia katakan hati atau otak. Di sini hati atau otak. Maknanya ada khilaf di sini. Ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan akal itu di hati. Imam Abu Hanifah mengatakan akal itu di otak. Akal itu di otak. Kata Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i kata tak, akal itu di hati. Sebab ayat Al-Quran Allah mengatakan walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahaminya. So akal itu yang akan memahami. So bila Allah kaitkan hati dengan memahami, so bermakna akal itu di hati, bukan di otak. Otak itu dia punya supporter dia ataupun dia punya alat untuk berfikir, untuk memahamkan. Jadi kalau orang tu ada otak sekalipun, kalau tidak ada akal dia tak akan faham. Tapi akhirnya ulama yang mutaakhirin mengatakan menggabungkan kedua-duanya. Akal itu bermula tercetus di hati, kemudian sampai ke otak. Menggabungkan dua-dua sekali lah. Sebab benda gaib. Kalau kita nak buat postmortem pun tak nampak benda ni. Benda ni benda gaib, benda alam gaib, benda berkaitan dengan roh. Jadi, kata Imam Syafi'i, bermula dia di hati, Imam Hanifah kata di otak, ulama akhir kata dua-dua sekali, iaitu tercetusnya di hati dan diproses oleh otak. Itu akal. Yang mana dengannya jiwa mendapati ilmu-ilmu yang daruri dan nazari. Jiwa maksudnya roh. Jiwa maksudnya roh di sini. Jiwa maksudnya roh. Sebab apa? Ilmu yang akan kita perolehi akan tersimpan di roh, bukan di jasad. Maknanya orang yang mati kan dia bawa ilmu, iman, amal, dia bawa dengan roh-roh dia sekali. Kalau jasad saja, maka jasad kita tertanam dalam kubur, hancur dalam kubur. Nak buat apa kalau ilmu tu ada pada jasad kan? So, ilmu itulah yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi iman, ilmu, amal, akhlak itu sifat dia pada rohani. Pada rohani. Iman itu akan memberi kesan kepada roh. Ilmu itu memberi kesan kepada roh. Amal itu memberi kesan kepada roh. Akhlak pun memberi kesan kepada roh. Keempat-empat ni unsur yang penting lah untuk roh. Iman, ilmu, amal, akhlak. Empat benda ni yang penting bagi roh. Kalau badan kita kan, kalau badan kita dia perlukan makanan, minuman, kesihatan, tempat tinggal, itu badan. Tapi kalau roh yang akan menjadi komponen roh ataupun sifat yang akan membentuk roh seseorang itu iman dia, amal dia, ilmu dia dan akhlak dia. So ilmu itu akan berada pada roh. Mendapati ilmu-ilmu yang daruri dan nazari. Daruri dan nazari. Apa itu daruri? Daruri perkara yang mudah diperolehi. Contohnya 1+1, 2. Api itu panas. Itu ilmu yang daruri. Ilmu yang daruri. Kalau ilmu yang nazari ni ilmu yang perlu kepada pemikiran. Pada aturan pemikiran lah. Contohnya 4x5 tolak 20 campur 1 kuasa 2x5 bahagi 2x4. Itu kita tak boleh secara spontan untuk dapatkan jawapan, tak boleh. Dia perlu kepada penelitian dulu. Kita cek satu-satu apa. Apa sajalah proses yang panjang yang memerlukan akal dipanggil nazari.
Kalau benda-benda yang mudah 1+1 berapa 10 tu 10+10 berapa itu benda yang daruri dia panggil. Maknanya mudah untuk diperolehi dipanggil daruri, susah untuk diperolehi dipanggil nazari. Itu akal seperti mana yang didefinisikan oleh Imam Zabidi dalam kitab Tajul Urus lah. Yang kedua, kosongkan segala lawan bagi proses penelitian seperti lalai, taklid dan kepercayaan yang rosak. Jadi oleh kerana akal ini untuk memperolehi sesuatu dapatan ataupun ilmu atau perolehan, maka dia perlu kosong atau bersih daripada perkara-perkara yang mungkin mempengaruhi hasilnya atau mungkin membatalkan hasilnya terus. Contohnya dia kata di sini seperti lalai. Kalau orang tu dia lalai dalam berfikir, dia tak akan dapat natijah yang betul. Atau dia taklid. Maksudnya di sini dia ikut orang. Bila dia sudah ada satu perolehan dengan cara dia ikut orang. Dia tak fikir pun benda tu. Dia ikut orang. Dan kepercayaan yang rosak. Kepercayaan yang rosak. Jadi untuk kita memperolehi suatu ilmu menerusi akal, maka kita perlu kosongkan akal kita daripada perkara-perkara tersebut. Contohnya lah kan, contohnya orang tu dia percaya kata Allah duduk atas arash. Contoh ni. Dia percaya Allah duduk atas arash. Jadi kalau kita ajarkan dia, maknanya contohnya apabila kita ajak berfikirlah, cuba kita fikirkan, betul ke Allah Ta'ala tu duduk atas arash? Jadi sebelum dia nak buat penelitian akal itu, maka dia kena kosongkan diri dia daripada kepercayaan dia yang lama tersebut. Yang mana Allah tu duduk atas arash tu dia kena tinggalkan sekejap lah. Maksudnya dia kena jangan sampai kepercayaan itu mengganggu dia. Sebab kalau ada orang bila dia dah percaya sesuatu benda dia tak nak fikir lah. Dia tak nak terima lah. Kita ajak dia fikir dulu pun dia tak nak lah. Itu payah. Sebab tu orang bila kita apa saja perkara lah, tak kira perkara agama ke perkara dunia, jom kita bincang dulu. Misalnya kita bergaduh kan. Bergaduh dengan kawan kita. Sebenarnya perkara yang menjadi punca pergaduhan tu tak betul pun. So kita kata nanti dulu, kita bincang dulu. Betul ke benda ni? So bila orang tu dia tak mau buang benda yang dah dia percaya sebelum ni, susah. Kita ajak bincang pun dia tak payah terima. So syarat dia kena kosongkan fikiran, kosongkan diri dia. Maksudnya bukan kosong tu buang lah, dia tak boleh buang pun sebenarnya. Maksudnya jangan campurkan. Jangan dia campurkan kepercayaan yang sudah ada sebelum ini dengan apa yang nak difikirkan. Kita letak tepi dulu lah istilah dia, kita letak tepi dulu. Okay, kita bincang. Kenapa kita kata benda ni tak boleh? Kita gunakan dalil akal. Jadi bukan akal sajalah. Maknanya kita campurkan semualah. Maksudnya dalil Al-Quran kata macam ni, kata macam ni. Cuba kamu fikir. Kan? Contohnya, okay, kamu kata Allah tu berada di atas arash. Sebab dalil dia Ar-Rahman wal Arsy istawa. Okey, macam mana dengan dalil yang wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah tu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia itu lebih dekat daripada urat leher dia sendiri. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap di situlah Allah. So macam mana kita nak buat dengan memahami dalil-dalil ni sekali kamu hanya ambil 1-2 dalil saja, kamu menolak dalil-dalil yang lain. Jadi adakah ayat Al-Quran ini sebahagiannya betul, sebahagian tak betul? Mustahil. Jadi kita kena ajak berfikirlah, maknanya para ulama lah sebenarnya dah menyusunkan benda ni. Jadi untuk seseorang tu beriktikad bahawa Allah Ta'ala tu berada di atas arash tu perlu difikirkan semula. Betul ke iktikad itu? Adakah Nabi pernah mengatakan bahawa Allah duduk atas arash? Nabi pun tak pernah kata. Sahabat pun tak pernah kata. Salafus soleh pun tak pernah kata. Kecuali yang mujassimah musyabbihah lah. Jadi macam mana boleh kamu kata Allah tu duduk atas arash? Sedangkan kita tafsir yang menafsirkan ayat itu pun tak pernah mengatakan bahawa Allah tu duduk di atas arash.
So dia kena kosongkan dulu, dia kena letak tepi dulu pegangan yang telah dia pegang, lepas tu baru kita buat penelitian akal. Kalau tak dia susah, dia akan mempengaruhi dan maknanya tak berjaya lah, maknanya dia punya proses penelitian akal itu gagal lah kita kata. Yang ketiga, melakukan penelitian berdasarkan dalil bukti bukan berdasarkan syubhat. So akal ni dia berfikir ke arah dengan bersandarkan sesuatu perkara. Dia tak boleh seseorang tu buat penelitian tanpa ada dalil yang dia sandarkan, tak boleh. Macam contohnya bila kita kata tadi kan Allah tak duduk atas arasy. Sebab kita ada dalil yang lebih kuat, iaitu Allah kata laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi apabila kita kata Allah duduk atas arasy itu, sesuatu itu berada atau duduk di atas sesuatu benda yang lain, itu kan suatu perbuatan jisim, perbuatan makhluk. Sedangkan Allah kata dia tak sama langsung dengan makhluk. Macam mana boleh kamu kata Allah tu duduk atas arasy sedangkan Allah Ta'ala menafikan dia ni tak sama langsung dengan makhluk. Apabila sesuatu itu duduk di atas sesuatu, maknanya yang duduk itu jisim, yang tempat duduk itu pun jisim. Dan dia ada berlaku sentuhan antara yang duduk dengan yang tempat yang diduduki. Dan dia ada saiz, dia ada arah, dia ada macam-macam lagi. Dan itu semuanya sifat-sifat makhluk. Macam mana boleh kamu kata Allah bersifat duduk atas arasy sedangkan itu semua sifat makhluk, dan Allah sendiri menafikan laisa kamislihi syai'. Allah menafikan dia ni tak sama langsung dengan makhluk. Macam mana kamu boleh menerima persamaan antara Allah dengan makhluk sedang terang-terang jelas Al-Quran menafikan Allah mempunyai persamaan dengan makhluk. Ini contohlah. Jadi sebab tu kita kena bersandarkan dengan dalil juga. Tak boleh kita semata-mata akal saja, tak boleh. Contohnya penelitian akal yang lain seperti berkumpulnya dua perkara yang bertentangan pada suatu masa dan pada satu tempat. Berkumpulnya dua perkara yang bertentangan dalam satu masa dan satu tempat. Contohnya siang dan malam. Siang dan malam itu boleh berkumpul di suatu masa dan di satu tempat. Contohnya di Kajang kan. Di Kajang sekarang siang ke malam? Kajang sekarang siang dan malam. Kajang sekarang siang dan malam. Kita cubalah bersandarkan dalil dia, kita tengoklah. Pernah tak semua hidup kita daripada kita dilahirkan sampai sekarang ni, pernah tak berlaku siang dan malam serentak? Jadi tak boleh, mustahil. So akal kata perkara tersebut mustahil. Perkara tersebut mustahil. Mana dia bersandarkan kepada satu dalil. Kalau dia kata boleh, boleh, buktikan lah. Kalau contoh orang kata boleh siang dan malam ni, tapi dengan syarat satu tempat, satu masa lah. Kalau dia kata, sekejap lagi kau tunggulah, lagi 10 jam malam lah. Itu bukan satu masa, itu masa yang lain. Kalau masa yang lain, memanglah boleh berlaku malam, lepas tu siang, lepas tu malam, lepas tu siang. Ataupun sekarang di tempat yang lain. Sekarang di Malaysia siang, mungkin di Amerika sekarang mungkin malam. Jadi kalau di tempat yang lain itu tak mustahil, akal boleh terima. Ini di satu tempat yang sama dan di satu masa yang sama, maka berlaku kedua-duanya, iaitu siang dan malam. Akal kata mustahil. Mustahil. Tak mungkin bercampur antara siang dan malam di satu masa, di satu tempat. So dia mesti ada dalil yang disandarkan lah. Dalilnya di sini hissi, panca indera. Selama ni panca indera kita tak pernah tengok pun siang dengan malam serentak. Faham So berdasarkan dalil dan bukti, bukan berdasarkan syubhat. Macam tadi lah kita kata laisa kamislihi syai', itulah dalil kita menunjukkan Allah tu tidak berada di atas arasy. Habis tu yang mengatakan Ar-Rahman wal Istawa, maka kita perlu dikajilah makna ayat itu. Mana ayat tersebut. Mungkin makna itu bukanlah menunjukkan Allah Ta'ala berada di situ, tapi menunjukkan dia menguasai arasy dan segala apa yang di bawah arasy. Yang keempat, melakukan penelitian atau proses berfikir dari sudut yang membawa kepada dalil, bukan dari sudut yang tiada ataupun tidak ada hala tujunya.
Penelitian akal dari sudut wajhud dalalah. Ini wajhud dalalah itu dekat bawah tu dia kata dibaca dengan fathah huruf dalalah lebih fasih berbandingkan dengan kasrah ad-dilalah. Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada orang ulama ustaz kadang disebut dilalah. Disebut dilalah, tapi yang fasihnya dalalah. Apa itu dalalah? Dalalah itu kefahaman yang terhasil daripada sesuatu dalil. Jadi contohnya lah orang tu kan Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Jadi kalau kita terjemahkan Ar-Rahman ala atas arsy atas arash istawa. Dia istiwa. Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Jadi itu dia punya terjemahan dia. Dan itu dalil itulah ayat Quran tu sebagai dalil dan ada terjemahan dia lah dalam bahasa Melayu. Dalalah dia tu maksudnya kefahaman yang diperolehi daripada dalil tu, itu dipanggil dalalah. Kefahaman dia. Kefahaman. Contoh yang lain yang mudah sikit lah. Yang saya selalu bagi sebelum ni kan. Orang kata satu orang tu dia nak pergi Minang kan. Nak pergi meminang. So bawa rombongan. Lepas tu bila dah naik rumah. Makcik, kami ni datang, rombongan kami datang ni sebenarnya ingin memetik bunga di taman. Makcik tu pun kata, pokok bunga makcik kat taman tu berlambak. Pergilah petik, banyak mana pun nak petik-petik lah. Itu dia tak faham dalalah. Itu maksud dia tak faham dalalah. Makna ataupun maksud yang nak disampaikan tu dia tak faham. Makcik tu tak faham lah. Kan? Jadi bukan berarti bila orang tu bercakap saya ingin memetik bunga di taman, berarti dia nak petik bunga betul-betul. Ada maksud di sebaliknya. Tapi kalau memang betul-betul dia memang boleh jadi dia datang nak petik bunga kan. Dia datang, makcik boleh tak saya petik bunga makcik di taman tu? Oh, anak makcik dah kahwin lah. Bukan maksud saya tu. Saya nak petik betul. Nak minta bunga sikit. Saya nak ada bunga saya nak pakai, nak buat ubat ke, nak buat apa ke. Boleh jadi juga kan. Makcik tu pula ingatkan dia nak meminang anak dia. Tapi sebenarnya memang betul dia nak petik bunga. Ataupun sebaliknya dia memang nak minang tapi dia sebut kata nak memetik bunga kan. So itu dipanggil dalalah. Dalalah ni kefahaman. Kefahaman daripada sesebuah dalil. Jadi kalau orang kata Ar-Rahman wa Asistawa, jadi dia faham Allah duduk atas arah. Itu dalalah dia salah. Dalalah dia salah. Itu bukan dalalah yang dikehendaki walaupun secara literalnya, secara zahirnya menunjukkan perkara tersebut, tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan. Maka dalalah ini adalah kefahaman yang sebenar yang diperolehi daripada sesebuah dalil. Itu antara 4 syarat lah, 4 syarat untuk membuat penelitian akal. Maksudnya di sini kita bukan semudah itu untuk membuat penelitian akal dalam akidah terutamanya ataupun dalam fiqh seperti bab qiyas, tak semestinya tak semudah itu. Dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat. Seterusnya, kaedah-kaedah pembuktian dan penghujahan. Antara perkara terpenting dalam bidang keilmuan ialah bagaimana mencapai tahap keyakinan dengan jalan-jalan penghujahan secara ilmiah. Adapun jalan-jalan atau kaedah mencapai ilmu yang meyakinkan ialah yang pertama al-awwaliyat, iaitu fikiran yang utama. Iaitu apa yang dihukum oleh akal padanya dengan semata-mata gambaran cabangnya sahaja. Seperti satu itu sebahagian daripada dua. Okey. Dia ada benda-benda yang mana benda-benda yang utama lah, yang mana tidak ada satu orang pun boleh mengingkari. Tidak ada orang pun boleh mencontohnya. Dia bagi di sini, akal mengatakan bahawa satu itu separuh daripada dua. Kan? Satu itu separuh daripada 2. 10 itu separuh daripada 20. 50 itu separuh daripada 100. Itu benda yang utama yang tak ada seorang pun boleh ingkari. Kerana akal yang pertama sekali fokus dia kepada benda-benda yang utama, benda-benda yang orang lain memang tak boleh ingkar. Dia kata tak, satu bukan separuh daripada 2. Satu itu separuh daripada 3. Mana boleh. Itu bercanggah. Itu memang bercanggah dengan akal.
Maknanya yang perkara yang utama ni perkara yang semua orang berakal setujulah. Semua orang yang berakal setuju. Tak ada orang pun boleh tak setuju dalam perkara tersebut. Itu dia panggil awaliyat atau fikiran yang utama. Macam tadilah, dua benda yang berlawanan tidak boleh berkumpul pada satu masa, pada satu tempat. Itu semua benda-benda yang orang takkan boleh ingkari. Benda-benda ya akal yang orang takkan ingkari. Jadi benda tu sangat meyakinkan dan tak ada orang boleh, aku tak percayalah satu tu separuh pada dua. Habis tu mungkin separuh pada empat kot. Itu tak mungkin berlaku. Itu meyakinkan 100%. Meyakinkan 100%. Suatu benda itu tidak boleh jadi dengan sendirinya. Itu meyakinkan 100%. Tak boleh ada orang dah, aku rasa bolehlah jadi sendiri. Kalau dia kata boleh, cuba buktikan lah. Cuba buktikan. Jadi akal itu ya jalan-jalan atau kaedah dia yang pertama sekali lah, iaitu benda yang meyakinkan. Yang mana hasil daripada pemikiran itu tak ada seorang pun boleh ingkari. Semua pasti setuju. Itu dia panggil awaliyat. Yang kedua, al-musyahadat. Dapatan secara panca indera. Iaitu apa yang tidak dapat dihukum oleh akal secara gambaran semata-mata, tetapi ia memerlukan kepada dapatan secara deria, sama ada deria tersebut zahir, seperti mata melihat adanya matahari yang bercahaya dan api yang membakar, ataupun dapatan secara deria batin atau perasaan seperti seseorang mendapati rasa lapar dan marah dalam dirinya lalu berkata kita memiliki sifat marah dan lapar. Okay, yang kedua ini akal tapi dibantu oleh panca indera. Akal yang pertama tadi akal semata-mata. Memang semua orang setuju dah, tak perlu dibuktikan pun. Satu separuh daripada dua. Tak tahulah kalau ada orang tu perlukan bukti pun boleh juga. Tapi sebenarnya kalau tak perlu bukti pun setuju semua orang dalam dunia ni. Yang kedua ni akal tetapi perlu dibuktikan dengan panca indera. Perlu dibuktikan dengan panca indera. Jadi sesuatu hasil pemikiran itu bergantung kepada pembuktian panca indera. Contohnya orang memahami bahawa api itu panas. Api itu panas. Kalau tak percaya suruh dia pegang. Kalau tak percaya suruh dia pegang. Cuma di sini bila kita kata api itu panas, api itu membakar, akal mengatakan bahawa api itu panas adakah secara adat atau secara logik ataupun sebaliknya. Itu nanti ada pembahasan lagi. Nanti orang tu kata kalau engkau kata api itu panas dan membakar, kenapa Nabi Ibrahim tak panas tak terbakar pula? Kan? Jadi maka akal itu membesar. Okay. Maknanya kita kata memang secara adatnya sunnatullahnya memang api itu panas dan membakar. Kalau kau tak percaya kau pergi pegang lah. Kalau kau tak percaya kau pergi pegang. Lepas tu kalau tak sesuatu dalam api terbakar ke tak, kau cuba kau tengok. Itu secara adat. Akal kata secara adat memang api itu panas membakar. Tetapi akal juga kata boleh api itu tidak membakar dan tidak panas sekiranya ada kuasa yang menghalang perkara tersebut, iaitu kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sebab apa kita kata api walaupun dia memang bersifat panas dan membakar, tapi sebenarnya akal mengatakan dia bergantung kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak baru boleh dia panas dan membakar. Tapi memang sebenarnya Tuhan sudah berkehendakkanlah api itu membakar dan panas. Tapi boleh api itu ditarik sifat panas, sifat membakar oleh Tuhan kalau Tuhan kehendaki. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Tuhan telah menetapkan hukum adat bahawa api itu membakar dan memanas. Membakar dan memanaskan. Tetapi boleh sekiranya Tuhan ingin tarik sifat api membakar dan sifat panas itu boleh. So akal itu keputusan akal. Faham? Dia bergantung kepada panca indera dan juga perkhabaran yang sahih. Sebenarnya tiga-tiga benda ni dia berkaitan. Walaupun kita bahas akal, tetapi akal perlu kepada sandaran yang lain seperti panca indera atau perkhabaran yang sahih. Yang pertama tadi akal semata-mata tanpa perlu kepada sandaran apa-apa.
cukup dengan akal sahaja sudah pun kita percaya 100% benda 1+1 2, 1 separuh daripada 2, kan, 10 separuh daripada 20. Dua benda berkumpul, dua benda yang berlawanan tak mungkin berkumpul dalam satu masa, satu tempat. Satu benda tak akan jadi sendiri. Itu tanpa bersandarkan kepada perkhabaran yang sahih atau tanpa bersandarkan kepada panca indera pun akal sudah boleh buat satu keputusan, satu ilmu. Tetapi yang kedua ni akal dia bergantung kepada sumber yang lain. Akal saja tak cukup. Dia bergantung kepada panca indera atau bergantung kepada perkhabaran yang sahih. Yang ketiga, al-mutawatirat, khabar yang dipercayai, iaitu apa yang dihukum oleh akal padanya bahawa ianya meyakinkan dengan perantaraan pendengaran khabar. Daripada himpunan manusia yang dipercayai tidak akan bersepakat atas pendustaan. Ia dibahaskan dalam bab sumber ilmu pada perkhabaran yang sahih. Okey, contoh yang ketiga ni, akal dia tak boleh menilai perkara tersebut, tetapi dia boleh menerima perkara tersebut berdasarkan perkara lain. Berdasarkan perkara lain. Contohnya khabar yang mutawatir. Contohnya syurga dan neraka. Syurga dan neraka itu akal dia tak boleh nak dia sendiri, dia langsung tak boleh fikir, oh akhirnya fikir wujud syurga, wujud neraka. Tak boleh. Akal takkan boleh tiba-tiba saja dia, orang yang contohnya lah, orang yang tak tahu langsung tentang Islam, tak tahu Quran, tak tahu hadis, dia fikir akhirnya timbul dalam otak dia, dalam pemikiran dia, dalam akal dia, oh wujud syurga, wujud neraka. Mustahil. Itu mustahil. Tapi akal boleh menerima wujudnya syurga neraka dengan panca indera tak boleh. Dia tak nampak kan? Dia tak nampak syurga neraka lagi. Kemudian dengan perkhabaran sahaja pun belum tentu lagi perkhabaran itu mungkin benar, mungkin dusta, mungkin tak benar. Tetapi bila perkhabaran itu mutawatir, maka akal kata benar. Akal membuat keputusan bahawa benda itu benar kerana perkhabaran yang mutawatir. Bukan perkhabaran saja. Sebab perkhabaran saja mungkin seorang dua, mungkin boleh jadi benar, boleh jadi dusta, tipu. Tetapi apabila perkhabaran itu mutawatir, mana ribuan manusia menceritakan benda yang sama, maka akal pun menerima ilmu tersebut, mengatakan oh ia benar. Wujudnya syurga neraka kerana Quran itu mutawatir. Faham So yang pertama tadi akal sahaja tanpa bergantung kepada perkhabaran sahih ataupun pada panca indera. Yang kedua, akal bersama dengan perkhabaran yang sahih ataupun panca indera. Yang ketiga, akal tak ada. Tapi akal menerima, membenarkan kerana benda itu bersifat boleh dipercayai seperti perkhabaran yang mutawatir. Akal sendiri saja langsung dia tak boleh nak fikir wujudnya syurga, wujud neraka. Tetapi oleh kerana perkhabaran itu mutawatir, akal kata tak mungkin mutawatir ni bohong. Maka akal terima dan percaya benda itu wujud. Faham Yang keempat, mujarrabat. Benda-benda yang telah diuji kaji, iaitu apa yang diperlukan oleh akal untuk menghukum, untuk mengukuhkan hukum padanya, iaitu suatu kekerapan dari sudut penyaksian dari masa ke semasa, sehingga terbukti sesuatu itu boleh dihukumkan dengannya secara hukum adat. Contohnya aspirin menghilangkan pening kepala. Ini pengalaman, mujarrabat ni pengalaman. So akal dia menilai benda tu berdasarkan pengalaman. Benda tu berulang-ulang kali berlaku. Akhirnya akal kata, contohnya Janumet, insya-Allah kau makan Janumet, kencing manis memang dia boleh kawal. Sebab apa? Dia dah makan Janumet tahun-tahun, lepas tu kawan-kawan yang lain semua makan Janumet. Jadi dia pun akal kata Janumet memang bagus lah. Contohnya. Maknanya akal membuat satu penilaian berdasarkan benda tu
kekerapan benda tu memang menjadi pengalaman ataupun kita kata dalam bahasa Arab mujarrabat. Yang kelima, al-muqaddimat an-nazariyah al-qiyasiyah, iaitu apa yang dihukum oleh akal padanya dengan perantaraan gambaran minda yang terhasil pada dua sudut. Seperti dia katakan 4, 6 dan sebagainya ialah angka genap kerana boleh dibahagi dua lalu mendapat jumlah yang bersamaan kedua-dua bahagian tersebut. Okey, muqaddimah nazariyah qiyasiyah inilah sebenarnya paling banyak digunakan dalam akidah. Paling banyak digunakan dalam akidah. Iaitu dengan dua ilmu menghasilkan satu ilmu yang lain. Daripada dua, mula-mula akal kan, akal dia dapat satu perkara, dia dapat banyak ilmu. Akal boleh dapat banyak ilmu. Kemudian antara ilmu-ilmu yang diperolehi itu, dia boleh menghasilkan ilmu yang lain lagi. Contoh ni kita kata, contohlah, yang ni dia bagi apa? Dia kata 4 itu angka yang genap. 6 angka yang genap. Setiap perkara yang genap itu, setiap nombor yang genap itu boleh dibahagi dua. So dibuat kesimpulan, sesuatu yang boleh dibahagi dua tanpa ada baki, maka kita kata dia nombor yang genap. Maknanya daripada dua ilmu itu menghasilkan satu ilmu yang baru. Contoh yang lain lah, kita kata alam ini berubah-ubah. Alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah mesti ada yang merubahnya. Maka alam ini ada yang merubahnya. Dia takkan berubah dengan sendiri. Itu antara maknanya daripada dua ilmu digabung menghasilkan satu ilmu yang baru. Faham? Sesuatu benda itu mesti terjadi oleh sesuatu yang lain. Mesti diciptakan oleh sesuatu yang lain. Mustahil setiap benda itu jadi dengan sendiri. Maka alam ini diciptakan oleh sesuatu yang lain. Tak mungkin jadi sendiri. Dua jenis ilmu menghasilkan satu ilmu yang lain. Itu dipanggil muqaddimat nazariyah qiyasiyah. Nanti dalam bab akidah dia akan bahas ini. Ini penelitian akal yang maknanya yang lebih dalam lah. Dipanggil qiyas mantiqi atau dipanggil muqaddimah nazariyat qiyasiyah. Maksudnya secara mudahnya dua ilmu yang berlainan akan menghasilkan satu ilmu yang baru dengan syarat-syaratnya lah. Maksudnya dua ilmu yang berlainan tadi dia ada kaitan. Dia ada kaitan, ada hubungan, maka dia boleh melahirkan suatu ilmu yang baru. Itu dipanggil nazariyat aqliyat ataupun qiyas mantiqi ataupun muqaddimah nazariyah qiyasiyah. Itu nama je, istilah je lah. Biasanya orang panggil qiyas mantiqi. Maknanya dua ilmu yang berlainan tapi yang ada kaitan boleh menghasilkan ilmu yang baru. Faham tak? Ini antara 5 jenis penelitian akal. Yang 1, 2, 3, 4 tadi maknanya satu saja. Terhasilnya satu ilmu, terhasilnya satu ilmu, terhasilnya satu ilmu. Dan yang kelima ini gabungan antara beberapa ilmu boleh menghasilkan ilmu yang baru. Faham Gabungan antara dua ilmu misalnya boleh menghasilkan ilmu yang ketiga. Dan ilmu yang ketiga itu kalau kita gabungkan lagi dengan yang lain boleh menghasilkan lagi ilmu yang seterusnya. Benar digabungkan lagi kita boleh menghasilkan ilmu yang seterusnya. Faham Ini jenis penelitian akal. Okey, setakat tu ada soalan. Nanti kita masuk bab seterusnya ni, bab wujud ni. Panjang ni bab wujud. Setakat tu ada soalan sebelum kita masuk bab yang seterusnya. Tentang akal ni. Apa itu akal, apa peranan akal dan apa hasil daripada akal. Itu rasanya ketiga-tiga tu sudah pun dibahas tadilah. Akal tu apa? Semua tahu dah. Satu sifat, satu malakah, kemampuan yang ada pada roh manusia untuk mendapatkan ilmu. Kemudian dia punya fungsi peranan dia apa? Mana dia akan
berfikir ke arah kepada sesuatu perkara supaya dia menghasilkan ilmunya lah. Dan hasil-hasilnya seperti yang kita bahaskan 5 perkara tadi lah. Kaedah-kaedah pembuktian tu untuk menghasilkan sesuatu tu seperti mana yang disebutkan 5 perkara tadi. Ustaz, Ya satu saya. soalan Ustaz. Ya saya. Tadi Ustaz dah bagi tahu tentang kosongkan segala lawan untuk mendapat ilmu yang baru. Macam mana pula kita nak convincekan orang-orang yang dah tasawuf sangat, dengan taksub sangat dengan apa pendapat dia tu? Tak boleh. Takkan berhasil lah. Dia takkan berhasil. Kita hanya boleh cakap kat dia lah. Kalau dia tak nak ikut, dia tak akan dapat hasil yang, dia tak akan dapatkan hasil yang, contohnya kalau macam doktor kan. Dia kata kalau kamu nak buat test darah, test gula, dia suruh kita puasa dulu kan. Puasa 8 jam dia kata. Contohnya, jangan makan apa-apa, minum air je boleh. Air kosong. Jadi kalau orang tu tak ikut, dia makan juga kan. Lepas tu dia kata, kamu makan dah, saya dah puasa 8 jam. Dia tipu je, tak kosongkan badan dia daripada makanan. So hasil daripada ujian test tu takkan tepat. Hasil dia tak tepat. Pasal apa? Dia tak ikut kaedah. So sama je penilaian ni. Kalau kita nak memahami satu benda, tapi kita punya pemikiran itu dipengaruhi oleh keputusan yang lama ataupun kita punya pegangan yang lama, dia tak akan memberi hasil yang 100%. Dia tetap benda tu akan pengaruh dia tak terima, sia-sia je kita tak boleh paksa dia lah. Kita pun tak tahu sama ada dia kosongkan atau tidak. Dia sebenarnya maksud kosongkan tu bukan buang, sebab dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang pun. Mana boleh kita nak buang benda yang kita dah pegang. Cuma kita jangan jadikan dia mempengaruhi apa yang kita nak fikirkan sekarang. Kadang-kadang kita biasa kan dalam kita berbincang sesama isteri kita ke, sesama kawan ke, ada masalah, kita lupakan dulu sekejap, itu kita tak dulu, kita fokuskan yang ni dulu. Jadi kalau orang tu dia tak ketepikan benda yang boleh mengganggu atau mempengaruhi apa yang nak kita bincangkan, hasil dia takkan jadi. Itu je. Maknanya kita pun tak boleh paksa dia. Ini untuk diri kita lah. Kita sebenarnya bila kita ingin menerima pendapat seseorang kan, so kita dah ada satu pendapat. Tapi kita nak tahu mungkin pendapat orang itu mungkin lebih benar. Jadi kita kata istilah di sini optimistik kan. Orang yang optimistik. Dia berfikiran positif. Jadi untuk dapatkan satu fikiran yang positif, dia kena ikutlah aturan-aturan dia. Dia kena dengar lu pandangan orang tu, macam mana orang tu hujah, okey. Tanpa dia ta'assub dengan pemikiran dia yang dah ada sebelum ni. Lepas tu baru dia buat penilaian. Ini awal-awal lagi dia tetap ta'assub, dia macam ni, dia tak dengar pun. Dia dengar, lepas tu Wahabi ni kalau kita cerita dengan dia macam dengar tapi tak dengar pun. Kalau dia dengar betul-betul, dia fikir mesti digoyang punya. Betul juga betul juga. Sebab tu dia orang punya guru-guru dia kata jangan dengar. Jangan dengar, dia tak bagi dengar, anak murid dia dengar. Kalau dengar mesti pengaruh punya. Sebab tu kita kena kosongkan dulu. Sebab macam mana boleh bercampur, macam contohnya satu orang dia percaya kepada Tuhan selain Allah. So kita nak suruh dia beriman kepada Allah. Dia nak campurkan dua-dua juga. Dia nak percaya kepada Tuhan dia yang lama, dia nak percaya kepada Allah juga. Dia campur jadi syirik. Dia tak akan jadi murni, tauhid yang murni tak jadi. Sebab dia tak mau buang benda yang lama. Sama ada dia buang benda yang lama, dia terima yang baru, ataupun dia buang yang baru ni, dia tak mau terima, dia kekalkan yang lama, atau dia campurkan kedua-duanya. Jadi syirik. Antara tiga tu je. Sebab tu kalau ada sesuatu perkara yang kita nak nilai, kita nak buat penilaian, kita kena tak tepi dulu yang sebelum ni. Biar kosongkan dulu, tak tepi dulu, bukan buang-buang, tak boleh buang, mustahil boleh buang. Lepas tu setelah kita dengar betul-betul, kita fikir apa yang kita tak faham, kita tanya, kita betul-betul solid dah, baru kita nilai. Yang mana aku percaya dulu yang sekarang ni mana yang lebih betul. Mana yang lebih tepat. So dia sama ada dia pegang dua-dua, dia jadi ragu-ragu lah, dua-dua dia pegang. Allah duduk atas arash pun ya, Allah tak duduk pun ya. Itu kan pening kan. Itu pening.
Sama ada dia kata Allah duduk atas arah atau dia kata Allah tak duduk. Antara dua. Dia nak pegang yang lama ke sebelum ni atau dia nak pegang yang baru. Pula. Dia tak boleh bercampur. Kalau bercampur ke kelaga apa ni serabut lah. Okay. Ada lagi soalan? Cuma dia ada ruang. Sebenarnya kan selagi ada ruang untuk kita mempertikaikan, kita pertikaikan. Sampai kita puas hati lah. Sebab tu bergantung kepada akal ni. Semakin berakal orang tu, semakin bijak dia. Semakin kuat akal dia, semakin banyak perkara yang dia akan pertikaikan dulu. Pertikaikan sampai dah tak boleh pertikai dah. Solid dah. Baru dia terima. Jangan dia dengar je. Selagi ada benda yang boleh kita pertikaikan, ya pertikaikan. Sampai dah tak boleh pertikai lagi dah. So apa lagi nak buat? Tu tak ada jalan lain, terima. Sebab ulama-ulama yang buat hukum-hukum dalam Asy'ariyah misalnya, semuanya dah memikirkan dari pertikaian yang mungkin timbul. Bukan dia tunggu orang pertikaikan, dia sendiri pertikaikan. Kita sendiri kan kita ada akal. So kita sendiri boleh petikai kan benda tu. So ulama-ulama kita kalau kalau boleh tuan-tuan rajin baca tapi masalahnya bahasa Arab lah. Saya baca kitab-kitab ulama Asy'ariyah ni, dia akan mempertikaikan sebelum orang pertikaikan. Dia akan buat satu keputusan, lepas tu dia kata, okey, kalau orang kata macam ni, apa jawapan dia? Kalau orang kata macam ni pula, apa? Kalau orang pertikaikan macam ni, apa jawapan dia? Kalau orang pertikaikan semua sudut yang mana yang boleh menimbulkan pertikaian, dia akan jawab sebelum orang lain pertikaikan. Kadang-kadang orang lain pun tak terfikir untuk pertikaikan benda tu, tapi dia sendiri dah timbulkan pertikaian tu dan dia jawab pertikaian. Akhirnya bila orang pertikaikan, dia tunggu jawab je lah. Sebab kemungkinan pertikaian yang timbul daripada hasil pemikiran itu sudah pun dia fikirkan. Ini ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah, dia bukan bagi kita satu akidah yang lebih kurang, tak ada. Dia bukan bagi akidah kepada kita akidah yang lebih kurang. Dia bagi akidah kita yang betul-betul solid sampai kepada kemuncaknya dengan mempertimbangkan wahyu, Quran, hadis, realiti, semua dah dipertimbangkan tu. Kalau tapi ada ayat pula kata macam ni, ada hadis Nabi kata macam ni, macam mana kita semua dia dah pertikaian tu dia dah jawab dah. Dia bukan lebih kurang macam inilah, kita putuskan macam ni sudahlah. Tak. Dan kadang-kadang ada benda tu terpaksa ditawakufkan. Terpaksa ditawakufkan maksudnya tak dapat satu keputusan yang tepat. Dia punya kemungkinan dia tu dua-dua berat. Maksudnya yang ni pun boleh kata betul, yang ni pun boleh kata betul. Sampai tahap terpaksa ditawakufkan. Tapi itu biasanya tak ada kaitan dengan usul akidah lah. Benda-benda yang ditawakufkan tu maksudnya ditawakufkan tu di hold dululah, hold, KIV, keep in view. KIV ataupun hold dulu. Itu biasanya tak ada kaitan dengan usul akidah. Mungkin berkaitan dengan masalah-masalah jisim, arat, semua tu. Benda yang hanya kaitan dia dengan akidah tu jauh lah. Dia ada kaitan tapi kaitan dia agak jauh sikit. Tapi kalau usul akidah tu, itu tak boleh ditangguhkan, ditawakufkan, tak boleh. Ini ada perkara-perkara lah yang ulama-ulama sampai tahap dia punya hujah dua-dua pihak tu kuat. Yang ni punya hujah pun kuat, yang ni punya hujah pun kuat, akhirnya ditawakufkan dulu. Sebab ada benda yang akal memang, contohnya, kalau saya drag nanti kan, tak faham pula ni, benda ni agak susah ni. Contohnya, arat itu, atau arat Arat ni sifat jisim lah. Sifat bagi jisim. Adakah arat itu dia boleh kekal dalam dua masa ataupun dia berubah-ubah setiap masa? Itu khilaf besar tu di kalangan ulama. Tapi dia tak ada kaitan dengan akidah lah. Cuma kaitan dia jauh. Ada kaitan tapi kaitan dia setelah benda tu pergi-pergi baru sampai kepada akidah. Arat adakah kekal dua zaman atau tidak? Arat itu kekal dua masa atau tidak? Itu khilaf besar tu di kalangan ulama. Yang ada yang kata ya kekal dua masa, ada yang kata tak, dia tak kekal dua masa, sentiasa berubah-ubah. Contoh saya nak tanya kulit tuan-tuan, warna kulit tuan-tuan. Tahu warna kulit?
Warna kulit tu salah satu contoh arat ataupun sifat. Arat ni maknanya sifat. Sifat oleh kerana kita ni jisim, kita ni dalam akidah, kalau jisim dia tak panggil sifat, dia panggil arat. Dia panggil arat. Tapi arat tu sifat lah sebenarnya. Kita nak tanya, kulit pada tuan-tuan punya badan itu, dia berubah setiap saat ke atau dia kekal? Dia berubah setiap saat ke atau dia kekal? Nak tanya. Berubah. Ha? Berubah Ustaz. Setiap saat. Ikut keadaan. Okey, satu saat dibahagikan kepada 100 detik, betul? Setakat ni lah. Setakat ni yang kita tengok stopwatch tu, satu saat itu kan dipecahkan kepada 100 detik, betul? Dan detik itu kan bila kita nampak nombor detik tu punya nombor, bila kita on stopwatch, bila kita tengok dekat detik tu, dia kan 1 sampai 99 tu dia bergerak lah, punyalah laju. Kita tak nampak nombor 1, 2, 3 tu tak nampak. Kita nampak hitam je kan. Betul? Jadi sebenarnya dia lebih kecil pada detik lagi. Jadi perubahan yang berlaku pada kulit kita ni menurut sebagian ulama, dia berubah setiap detik atau lebih kecil daripada detik lagi, dia berubah-ubah. Kita tak nampak pasal macam filem lah. Bila kita tengok filem kan sebenarnya gambar tu. Gambar yang digerakkan secara laju sehingga kita tak nampak dia punya gambar satu-satu. Sebenarnya apa yang kamera capture itu dalam satu, dia panggil frame lah, kalau dalam istilah post production ni dia panggil frame kan. 1 second itu ada berapa frame, bergantung kepada kekuatan kamera tu untuk dia punya pixel, dia punya capture, dia punya kekuatan itu. Semakin halus dia capture, semakin cepat dia jalan dengan gambar itu, semakin nampak real, betul? Semakin nampak real. Cuba kita kita slow motion kan dia, apa istilah dia, kita lambatkan dia kan. Nanti dia cik. Akhirnya kalau kita berhentikan dia, kita nampak satu gambar ke? Kita nampak satu gambar. Sebenarnya filem ini gambaran yang dilajukan. Satu gambar, 2 gambar lah, macam kita buat kajian dulu kan, yang kita ambil buku lukis orang, itu kita nampak dia bergerak-gerak kan. Itu kan konsep filem, betul? Konsep kamera. Jadi sama je, arat yang ada pada badan kita ni sebenarnya memang setiap frame atau setiap satu tempoh masa yang terlalu cepat sampai kita tak nampak dia punya dia wujud hilang. Atau dia kekal. Itu khilaf di kalangan ulama. Kenapa dibahaskan benda tu? Itu panjang lagi tu, nanti insya-Allah. Sikit-sikit. Itu tak ada kaitan dengan akidah lah. Itu kaitan ada tapi jauh. Kaitan dia terlalu jauh dengan akidah. Maksud dia apa? Maksud dia apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk yang namanya jisim, macam mana Allah mengekalkan jisim itu? Macam mana Allah mengekalkan jisim ataupun makhluk itu? Ulama kata Allah mengekalkannya dengan sifat-sifat atau yang dipanggil arat pada jisim itu. So Allah kekalkan jisim itu dengan menciptakan arat. Okey. Macam mana Allah Ta'ala nak menghapuskan ataupun menghilangkan jisim itu? Jadi ulama kata Allah menghilangkan jisim itu dengan menghilangkan arat dia. Lepas tu, kalau Allah Ta'ala menghilangkan jisim itu dengan menghilangkan arat dia, macam mana Allah Ta'ala menghilangkan arat dia? Tadi jisim kan kekal dengan arat. Allah Ta'ala ciptakan arat, kekallah jisim itu. So sekarang ni bila Allah nak memusnahkan atau menghilangkan jisim itu, macam mana? Maka ulama kata Allah menghilangkan arat dia lah. Tanya balik, habis arat itu Allah hilangkan macam mana? Ada ulama kata Allah Ta'ala menciptakan satu arat namanya fana atau binasa, akhirnya binasalah arat itu dan binasalah jisim. Kita tak, mana boleh satu arat yang fana bercantum dengan arat yang wujud, tiba-tiba berkumpul, lepas tu hilang. Mustahil. Dia kata tak, menciptakan arat bukan pada tempatnya. Pun mustahil. Ada ulama kata tak, Allah Ta'ala berhenti menciptakan arat. Bila Allah berhenti menciptakan arat, maka hilanglah jisim itu. Ulama kata tak, kalau berhenti menciptakan arat, berarti setiap saat arat itu diciptakan. Ada ulama kata tak, arat itu kekal. Ada arat yang boleh kekal, bukannya dia berubah-ubah. Akhirnya ada khilaf sampai sekarang, ada 2 kelompok. Satu kata
arad itu berubah-ubah setiap kadar, setiap detik berubah-ubah. Dan setengah ulama kata tak, ada arad yang boleh berubah-ubah, ada arad yang kekal. Itu panjang pembahasan ni sebenarnya. Lepas tu ada isu lah bila kiamat nanti. Kan sekarang ni kita tengok wujud kan alam semesta, langit, bumi, planet-planet semua. So bila kiamat nanti Allah Ta'ala hancurkan alam ini, hilang ke ataupun hancur tetapi masih kekal berada dalam keadaan hancur? Yang mana satu nak tanya? Bila kiamat nanti, Allah kan kita belajar kan, iza sama'un fatarat, iza syamsu kuwirat, apabila kiamat berlaku tu, langit hancur, bumi hancur, planet, matahari, bulan, bintang, semua hancur, betul? Dihancurkan oleh Allah Ta'ala, betul? Itu kan dalam Quran. Kita nak tanya, lepas hancur tu hilang ke ataupun masih ada dalam keadaan hancur? Yang mana satu nak tanya? Siapa boleh jawab? Apabila Allah Ta'ala kiamatkan alam semesta ini, 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah hancurkan. Lepas Allah hancurkan tu, hilang ke ataupun ada tapi dalam keadaan hancur? Mana satu? Ini memang di kalangan ulama ada dua pendapat. Cuma nak tanya tuan-tuan punya pandangan tu lebih kepada yang mana? Hilang ke ataupun berada dalam keadaan ada tapi dia tak hilang tapi dia hancur? Hancur. Dalam bentuk lain. Masih ada lah. Dalam bentuk lain. Masih ada tapi hancur. Jadi bagi ulama yang berpendapat kata dia hancur tetapi tak hilang, itu senang. Itu senang. Cuma masalahnya nanti apabila Allah Ta'ala menciptakan balik manusia di padang mahsyar tu macam mana? Sampai bila dia nak hancur tu nak ada? Sampai bila? Bila Allah Ta'ala bentangkan padang mahsyar, kan? Bila dah kiamat ke? Yang pertama sekali kiamat, tiupan sangkakala yang pertama hancur. Okey, pendapat kata dia hanya hancur tapi dia tak hilang. Okey, sekarang ni yang hancur tu apa? Langit, matahari, planet, bumi, manusia, binatang, malaikat. Semua benda hancur. Kecuali beberapa makhluk yang Allah Ta'ala kekalkan seperti syurga, neraka, bidadari, arash, alam mahfuz, kolam, kursi, roh orang beriman. Itu tak dihancurkan. Itu ulama sepakat. Selain daripada itu hancur, malaikat ke, jin ke, syaitan ke, langit yang ke tujuh lapis langit tu, planet-planet yang berjuta, bintang-bintang yang berbilion dalam alam semesta ni semuanya hancur. Okey, kalau kita kata dia hancur dan dia tak hilang. Okey, bila Allah Ta'ala ciptakan padang mahsyar nanti, benda tu yang hancur tu masih ada ke atau hilang? Sampai bila dia akan hancur tak hilang? Lepas tu kita akan di alam padang mahsyar, lepas tu kita akan lintas titisra masuk surga. So yang benda bumi, planet, matahari yang hancur tu, yang tak hilang tu dia masih hancur ada di mana? Masih hancur macam tu je? Hancur hilang. Dia akan terbentuk balik Ustaz. Dia akan terbentuk balik. Terbentuk balik masa wujud baliklah bumi. Ya, bentuk masuk ya sebab kita akan pada masa tu kita akan wujud balik di tempat yang sama kan. Itu kita. Ni bumi, planet, bulan, matahari. Itulah macam bumi tu dia akan terbentuk balik. Jadi tapi mungkin dalam bentuk yang lain lah, mungkin wallahu alam lah, sama ada bulat ke lepek ke wallahu alam lah. Lepas tu kita masuk syurga? Syurga wallahu alam, mungkin di alam lain ke wallahu alam. Okey, kita masuk syurga, yang bumi padang mahsyar tu mana pergi? Hancur hilang. Hancur hilang. Akhirnya kan pendapat yang kata kan dia akan hancur hilang juga akhirnya. Okey. Bila hancur hilang, macam mana Allah Ta'ala menghilangkan benda yang dah wujud? Kita jangan jawab lah memang kuasa Allah. Itu memang semua orang tahu jawapan tu. Kuasa Allah Ta'ala yang menghilangkan ke mewujudkan, itu jelas, itu tak perlu bahas dah. Ini bahas secara fizik. Kita tahu benda tu, okay, sekarang ni contohnya kita nak menghilangkan sesuatu benda, boleh ke tak boleh nak tanya? Okay, buku kita ni cuba kita hilangkan, boleh? Boleh. Bukannya maksud hilang tu bukan orang lain ambil curi hilang. Maksudnya kita tiadakan buku itu. Okay, kita bakar lah. Contohnya kita bakar buku tu. Adakah lepas kita bakar buku tu dia hilang? Hilang. Ada Dia tak debu.
Dia Ada jadi ada abu debu. sebahagian, dia jadi asap sebahagian. Betul. Dan asap tu hilang ke dia berada di atmosfera? Atmosfera dia. Dia tak hilang. Dia tak akan hilang. Debu ni pun dia akan, akhirnya debu tu dia bercampur dengan tanah, dia jadi bahan lain. Betul. So nak menghilangkan satu benda itu kan perlu ada dia punya proses fizik dia. Memang Allah Ta'ala boleh hilangkan sekelip mata, itu kita tak nafi, itu jelas. Kalau macam tu tak payah bahas lah. Kalau nak bahas Allah Ta'ala hilang, macam tu semua benda Allah Ta'ala kan. Ini dari secara fiziknya kalau kita bahas, Allah Ta'ala hilangkan bumi. Ini bukan buku ni. Langit, bumi, planet, matahari, bintang, bulan yang berjuta tu Allah hilangkan. Macam mana proses fizik dia tu Allah hilangkan? Walaupun Allah tak bergantunglah kepada proses fizik, tapi secara akalnya kalau kita fikir macam mana Allah hilangkan benda yang Allah wujudkan. Betul? Itu pembahasan, itulah berlakunya pembahasan khilaf itu, arad itu dia kekal dua zaman atau tidak. Dan ketika Allah ingin hapuskan jisim, planet, matahari, bulan tu, macam mana Allah hapuskan? Ulama kata dengan menghapuskan arad. Ada yang kata menciptakan arad fana. Itu yang saya maksudkan nak bahas di sini, ada kaitan lah dengan akidah juga, tapi jauh sekali lah. Benda tu jauh daripada akidah. Tapi ada kaitan secara tak langsung dengan akidah. Cuma kita hanya wajib beriktikad Allah akan mengkiamatkan, akan memusnahkan alam ini, kemudian akan menciptakan padang mahsyar dan seterusnya masuk syurga. Itu iktikad kita, itu akidah. Cuma pembahasan tambahan, ulama bahas macam mana Allah Ta'ala menghilangkan alam semesta. Dengan secara fizik lah. Secara fizik. Kan secara fizik pun Allah Ta'ala ciptakan pokok-pokok ni kan secara fizik kalau orang saintis kaji kan. Macam mana pokok tu daripada kecil benih boleh bertumbuh. Itu kan saintis fizik pun kaji benda tu. Biologi semua kaji. Berkembangnya sel-sel, lepas tu dia sedut mineral-mineral daripada bumi kan. Akhirnya jadi batang apa semua tu. Itu secara sains pun boleh dikaji. Satu air mani kan, air mani yang setitik tu kecil tu tak nampak di bawah pandangan mata biasa, kena tengok mikroskop, akhirnya bertemu dengan sperma, akhirnya berkembang, jadi apa, macam mana dia ni akhirnya jadi bayi, jadi janin. Itu kan fizik kimia pun kaji. Walaupun semua di sebaliknya semua kuasa Allah, tapi proses dia tu Allah Ta'ala jadikan dunia ini ada proses. Ada proses. Sebab tu kalau macam-macam contohnya Nabi Adam AS kan, Allah Ta'ala wujudkan tanpa mak, tanpa bapa. Nabi Isa Allah jadikan tanpa bapa. Itu satu dua contoh saja yang menyalahi sunnatullah, yang menyalahi hukum fizik. Tetapi yang lain semuanya jadi dengan hukum fizik. Tapi bukan berarti hukum fizik tu yang menjadikan, Allah juga yang menjadikan, tetapi dengan aturan-aturan fizik. Betul? Itu yang dikaji tu. Kalau misalnya kiamat besok, macam mana benda tu hilang. Setelah dah hancur musnah tu, macam mana proses Allah nak hilangkan benda tu. Macam memang kita yakin Allah yang menghilangkan tu, siapa tak ada lagi tu akidah. Cuma macam mana Allah hilangkan secara fiziknya itu dikaji oleh ulama. Faham Ya. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, saya. Kita akan masuk bab bab perbahasan semua sifat 20 nanti ni. Apa cabaran yang terbesar dalam menggunakan akal ni bila kita nak masuk bab sifat 20 ni Ustaz? Okey. Dalam pembahasan akal ni ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita ketahui dulu. Yang pertama sekali, kan kita kata kita belajarkan 3 sumber ilmu kan. 3 sumber ilmu, iaitu yang pertama panca indera. Yang kedua perkhabaran yang benar. Yang ketiga akal. Okey, sekarang ni apabila kita belajar ilmu akidah, di manakah peranan akal itu dalam ilmu akidah? Adakah akal itu yang menentukan akidah atau tidak, atau macam mana? Ini pembahasan yang penting. Lebih Haji Wahid tanya, saya teringat balik. Nak bahas. Tadi memang mula niat nak bahas benda ni tapi terlupa. Okey. Kita kena ingat akidah. Apa itu akidah? Akidah itu satu perkataan yang membawa maksud perkara yang kita perlu i'tikadkan. Perkara yang perlu kita i'tikadkan. Kalau kita tengok secara menyeluruh dari 3 lah. Suatu dipanggil mu'taqid, iaitu orang yang beriktikad. Kita lah.
Kita ni orang yang beriktikad. Yang kedua, perkara yang perlu kita iktikadkan. Perkara yang perlu kita iktikadkan. Dan yang ketiga, perbuatan iktikad itu sendiri. Betul? Kita yang beriktikad, kemudian perkara yang kita iktikadkan, dan yang ketiga, perbuatan iktikad itu sendiri. Dan perbuatan iktikad itu sendiri kita dah bahas di awal-awal dulu. Tengok video yang pertama. Jadi, 3 benda. Okey. Sekarang ni, perkara yang perlu diiktikadkan itu apa dia? Perkara yang perlu diiktikadkan itu apa dia? So, kita perlu iktikadkan dalam Islam lah. Islam telah menentukan bahawa manusia perlu beriktikad bahawa yang pertama, tidak ada tidak ada Tuhan yang wujud yang layak disembah melainkan Allah. Itu yang pertama sekali yang perlu kita, perkara yang perlu kita iktikadkan, yang dipanggil akidah tu lah. Iaitu wujudnya satu Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang pertama sekali, kan? Betul? Kemudian setelah itu, segala yang berkaitan dengan Tuhan tersebut, dia itu wujud, dia itu qidam, maksudnya dia kewujudan dia tidak ada permulaan. Dia itu kekal, mana kewujudan Tuhan itu tidak akan ada pengakhiran. Kemudian kewujudan Tuhan itu tidak sama dengan kewujudan selain Tuhan. Nanti. Kemudian pukul 9. Kewujudan Tuhan itu tidak bergantung kepada selain dia. Dan Tuhan itu esa. Dan kemudian Tuhan tu dia ada kudrah, dia ada iradah, dia ada ilmu, dia ada hayah, dia ada samak, basar, kalam. Itu dipanggil akidah, perkara yang perlu kita iktikadkan. Dalam erti kata yang lain, itulah realiti. Itulah realiti. Realitinya maknanya realiti Tuhan itu wujud, dia satu, dia tak ada awal, tak ada akhir, dia tak sama dengan makhluk selain dia, dan dia tak bergantung kepada selain dia, dan dia berkuasa, dia berkehendak, dia mengetahui, dia hidup, dia mendengar, melihat dan sebagainya. Itu realiti. Sama ada manusia itu percaya ke, manusia itu tak percaya ke, manusia itu benarkan ke atau dustakan ke, tidak akan mengubah realiti. Setuju? Manusia ni dia tak ada kemampuan pun nak mengubah realiti, sebahagian realiti lah. Dia tak mampu nak mengubah realiti sebenarnya. Bahkan realiti diri dia sendiri pun dia tak mampu nak ubah, betul? Aku dah tua lah sekarang ni, aku nak muda balik lah, jadi umur 20 tahun. Boleh? Silakan lah. Realiti diri dia sendiri, aku punya muka tak handsome lah, aku nak tukar muka aku macam Brad Pitt lah. Try lah tengok, kalau boleh. Pergi plastik surgery kan. Pergi plastik surgery. Walaupun ada sebahagian tu nampak macam berjaya lah, macam Sajat kan, dia berjaya mengubah realiti dirinya. Nak kata berjaya tak berjaya tu tak tahulah berapa peratus. Mungkin rupa dia tu mungkin nampaklah berjaya lah sikit kot. Itu pun atas izin Allah. Tunggu tengok akhir nanti dia nak mati macam mana, kita tengoklah. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia lah, tu je. Manusia ni dia tak boleh ubah realiti sepenuhnya lah. Mungkin ada sebahagian realiti boleh dia ubah, itu pun dengan izin Allah. Betul? Okay, sekarang ni realiti seperti Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, itu realiti yang manusia tak boleh ubah. Manusia tak boleh ubah. So realiti itu manusia bila dia lahir dia tak tahu realiti tu. Dia tak tahu. Bila manusia lahir dia tengok ada langit, ada, mana dia tengok alam ni dah wujud lah. Bila dia lahir saja dia nampak tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, matahari, bumi, siang, malam, benda tu sudah wujud. Sudah wujud. Itu apa yang dia nampak. Okey, di sebalik realiti yang dia nampak itu, siapa cipta langit ni? Siapa cipta matahari? Siapa yang menukar siang dan malam tu siapa? Realiti tu dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kaji lah. Kalau falsafah kan dia kaji, fikir-fikir otak dia sampai buat macam-macam keputusan lah dia buat tu. Alam tu jadi sendirilah, alam tu Big Bang lah, itulah, inilah. Dia macam-macam lah dia fikir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia dia adil kan, dia maha bijaksana, maha pengasih penyayang, dihantar utusan dia rasul. Dihantar rasul beritahu, wahai manusia, yang menciptakan alam ni adalah Tuhan. Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain dia. Dia ni maha berkuasa, maha mengetahui. Dialah di sebalik segala-galanya. Maka Tuhan itu menghantar rasul untuk memberitahu realiti. Memberitahu realiti kepada manusia.
Maka di sinilah peranan akal untuk setuju dengan realiti itu atau tak setuju. Di sini peranan akal. Sebab tu kita kata akal tidak mencetuskan akidah. Akal tidak boleh mencetuskan akidah sebab akidah itu sebenarnya realiti itu sendiri, cuma realiti yang berkaitan dengan ketuhanan, realiti yang berkaitan dengan kenabian, kerasulan dan realiti yang berkaitan dengan akhirat. Itu akal tak mampu nak mencetuskan realiti itu. Akal hanya sebagai satu alat yang Allah bagi, satu kemampuan yang Allah bagi kepada manusia untuk setuju dan membenarkan realiti itu. Itu je. Itu peranan akal. Jadi sebelum akal itu dia setuju dengan realiti itu, dia akan fikir dulu. Dia akan fikir, betul ke Tuhan alam ini ada yang cipta? Boleh tak alam ni jadi dengan sendiri? Akal fikir. Akal akan fikir, betul ke alam ni Tuhan cipta? Entah jadi dengan sendiri kot. Kot je lah kan. Mana boleh lah benda alam ni jadi sendiri. Boleh ke alam jadi sendiri? So falsafah ni dia fikir, dia buat keputusan alam ini qadim. Alam ni tidak ada permulaan. So ulama kita pun, ini dah bercanggah dengan realiti yang disampaikan oleh Rasul. Okey, sebelum tu, betul ke dia ni Rasul? Realitinya akal kata kan, ketika Nabi itu diutuskan pada satu kaum, semua kaum dia tak setuju, betul? Hanya ada sebahagian saja yang kecil. Dia Abu Bakar Siddiq seorang je yang setuju kalau Nabi Muhammad, yang lain semua masih lagi pertikaikan dulu. Betul ke engkau ni Rasul? Realiti yang Nabi Muhammad itu Rasul, itu pun akal pertikaikan. Maka akal apa buat? Akal minta bukti. Akal minta bukti. Wahai Muhammad, kalau engkau betul Rasul dan kau klaim kata engkau Rasul kepada Tuhan namanya Allah yang satu, yang menciptakan alam semesta ini. Kalau betul lah, cuba buktikan, belah bulan. Cuba buktikan, kalau betul kau belah bulan tu. Akhirnya kan Allah Ta'ala belahkan bulan untuk membuktikan kebenaran. Jadi bila akal tengok, alamak bulan terbelah. Tadi kan akal kata, akal sebelum nak menerima realiti yang Nabi Muhammad itu utusan Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah dan Allah lah Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan selain Allah, dia lah cipta langit bumi dan sebagainya. So akal perlukan bukti. So maka Allah Ta'ala belahkan bulan sebagai satu benda yang namanya mukjizat itu untuk supaya akal itu tunduk dengan apa yang diberitahu oleh Al-Quran tentang realiti tersebut. So akal tengok, belah bulan alamak, nak kata Muhammad belah bulan mustahil. Dia pun tak kata dia belah bulan, dia kata Tuhan dia yang belah bulan. Ada ke selama ni bulan boleh terbelah? Tak pernah lagi bulan terbelah lepas tu bercantum balik. So kalau maknanya kalau dia berkuasa untuk membelah bulan dan mencantumkan balik, mestilah dia berkuasa juga untuk ciptakan bulan tu sendiri. Dan juga kalau dia berkuasa cipta bulan, dan tentulah matahari, planet, bumi dan lain-lain, dia kuasa juga untuk menciptakan. So akal pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Maka itu sahaja peranan akal. Dia membenarkan realiti. Dia membenarkan akidah. Akidah ni realiti lah. Akidah tak mungkin benda yang fantasi. Akidah dia adalah realiti, dia bukan fantasi. Akidah tu sesuatu yang real, yang nyata, yang hakikat. Cuma disampaikan dalam bentuk wahyu, Quran dan melalui Rasul. Rasul tu datang bagi tahu realiti je. Wahai manusia, realitinya Tuhan itu satu, Tuhan itu wujud. Dia satu, dialah yang menciptakan alam semesta ni. Percayalah. So akal Allah berikan supaya fikir, okey setuju. Akal tunduk kepada realiti. Sebab apa? Akal ni dia mesti bersesuaian dengan realiti. Sebab akal tak boleh terima benda yang berlawanan dengan realiti, akal tak boleh terima. Seperti mana tadi kan, akal tak boleh terima kalau siang dan malam wujud serentak satu tempat. Siang dan malam wujud serentak satu tempat, satu masa. Akal tak boleh terima sebab itu menyalahi realiti. Menyalahi realiti. So akal dia tugas dia untuk membenarkan realiti. So akal yang bercanggah dengan realiti itu namanya tak berakal. Orang yang tak berakal ni, dia klaim kata Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga ataupun tak ada Tuhan. Itu sebenarnya akal dia sedang bercanggah dengan realiti. Kita panggil orang gila. Lepas tu Allah kata, wahum qaumun la ya'qilun. Mereka itulah kaum yang tidak berakal. Walaupun dia ada akal tetapi sebenarnya seolah-olah tidak ada akal kerana akal dia bercanggah dengan realiti. Tak ada akal manusia yang diciptakan oleh Allah yang mampu bercanggah dengan realiti itu, tak ada. So peranan akal dalam ilmu akidah hanya sekadar membenarkan realiti, membenarkan akidah. Itu saja, bukan akal itu yang menetapkan akidah.
Dan macam mana akal tu tahu adanya Tuhan kalau tak diberitahu? Bila setelah diberitahu, baru akal tu berfikir dan dia setuju. Itu je peranan akal dalam akidah. Faham Ya. So kalau Wahabi tuduh kalau Asy'ariyah ni guna akal itu sebenarnya dia tak faham. Dia tak faham pun sebenarnya. Dia cakap benda yang dia cakap tu pun dia tak faham, dan kita punya mazhab kita Asy'ariyah ni pun dia tak faham sebenarnya. Dia cakap, main cakap je tu. So dalam kalau ikut istilah ulama panggil ini, dia panggil masdar talaqi. Masdar talaqi atau sumber penemuan. Sumber penemuan. Bahasa apa? Bahasa Inggeris source of knowledge lah. Source of knowledge atau source of idrak apa dalam bahasa Inggeris tak tahu. Perolehan itu, dapatan. Jadi okey, reality itu dia punya source dia punya sumber dia adalah wahyu. Maksud saya reality yang berkaitan dengan ketuhanan lah. Realiti yang berkaitan dengan alam ini, realiti yang berkaitan dengan kenabian, syurga, neraka, kiamat, semua tu, akhirat semua tu, sumber dia tak lain tak bukan mesti Al-Quran dan hadis saja. Akal tak mampu untuk mendapatkan realiti itu. Macam mana akal boleh nak fikir benda tu? Benda-benda lain realiti akal boleh setujulah. Benda-benda yang lain yang dia nampak dengan panca indera dia tu, itu dia boleh buat kesimpulan lah. Matematik dan sebagainya kan, fizik yang dia kaji, setiap benda yang berada di alam zahir ni dia boleh kaji. Tapi kalau benda alam gaib, realiti dia macam mana akal nak tentukan. Tapi akal diberikan untuk setuju dengan realiti tersebut. So jadi masdar talaqi bagi akidah itu adalah wahyu, Quran hadis. Masdar talaqi untuk makrifat benda itu. Makrifat maksudnya mengetahui lah. Makrifat ni knowledge ataupun pengetahuan. Untuk mengetahui perkara akidah itu, realiti itu, itulah akal. Sebab apa? Sebab tanpa akal manusia pun tak boleh tahu. Walaupun realiti itu terjadi di luar sana, tapi kalau orang gila, tak ada akal, budak-budak dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Jadi peranan akal itu untuk makrifat. Dan peranan wahyu itu memberitahu realiti atau kita panggil akidah. So akidah itu sumbernya wahyu. Sumbernya masdar talakinya, sumber penemuannya adalah wahyu. Akal itu sumber penemuannya makrifat. So akal hanya mengetahui dan membenarkan realiti atau membenarkan akidah. Sebab tu kita suruh berfikir tentang akidah dan menerimanya. Dan akal manusia itu apabila dia sudah percaya kepada realiti, maka dia takkan tolak lagi dah. Dia takkan tolak. Dan akal tu akan bahas realiti tu sampai tahap tidak ada ruang lagi untuk akal mempertikaikan realiti tersebut. Contohnya, betul ke Tuhan ini satu, tak boleh dua? Kita akan bahas akal secara tuntas, secara 100% kita yakini bahawa tak mungkin dah ada Tuhan yang selain Allah. Dia tak boleh, mungkinlah 99% Tuhan itu satu, tapi 1% lagi kemungkinan ada Tuhan dua. Tak ada, 100%. Akal mesti bahas sampai tahap 100% setuju dengan akidah itu. Setelah akal dapat makrifat itu tentang akidah, maka hati pun tasdik. Hati pun tasdik iaitu membenarkan. Itu namanya iman. Itu namanya beriman. Beriman itu tasdik. Beriman itu tasdik iaitu membenarkan apa yang dibenarkan. Apa yang telah akal makrifatkan itulah. Apa yang akal makrifatkan itu, itulah namanya tasdik. Takkanlah kita membenarkan benda yang kita tak tahu. Betul tak? Betul tak? Betul. Apa benda yang betulnya? Tak tahulah apa benda, tapi betul lah. Takkan orang tu dia jawab betul, tapi kita tanya apa benda yang betul? Tak tahulah apa benda yang betul. Itu orang gila kan. Bila kita tanya betul tak? Kita jumpa orang kan. Assalamualaikum. Betul tak? Apa dia? Betul tak? Aku tanya kau betul tak? Betul apa benarnya? Tak, aku nak tahu kau tanya betul ke tak betul? Cakap macam mana boleh aku kata betul ke tak betul? Kau tak bagi tahu apa benda betul ke tak betul. Tiba-tibanya nak suruh aku kata betul atau tidak. Tapi benda apa yang betul, benda apa yang tak betul tu kau tak bagi tahu, kau suruh aku
betulkan. Usulahku kata betul atau kata tak betul. Betul. Mestilah kita kena tahu dulu apa benda yang nak dibenarkan itu. So, beriman ini maknanya tasdik bil qalbi, hati kita membenarkan. Apa yang hati kita benarkan? Makrifat yang kita perolehi tadilah. Maknanya akal sudah setuju dengan akidah tadi, Tuhan ini satu, Tuhan tak boleh dua, Tuhan yang maha berkuasa, tak mungkin Tuhan itu lemah, Tuhan maha mengetahui, tak mungkin Tuhan jahil. Itu semua makrifat itu dibenarkan oleh hati, namanya beriman. Setelah beriman, mulut syahadah, ikrar. Sebab apa? Beriman tu kan dalam hati. Tak nampak. Benda yang tak nampak. Maka untuk membuktikan keimanan, kita ikrar. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis tu orang munafik pun ikrar juga, hati dia tak percaya. Itu namanya munafik. Sebab tu kita kata dia munafik. Tapi yang tahu hanya Allah lah. Bila dia berikrar tak sesuai dengan hati dia, itu bukan namanya syahadah, itu namanya menipu. Walaupun dia mulut ikrar syahadah, tapi tak sama dengan apa yang hati dia benarkan atau dustakan, itu namanya munafik. Tapi kalau orang yang sudah beriman dalam hati dia, apa yang dia imankan tu buktinya dia ikrar dengan lisan dia syahadah. Itulah Islam. Dan setelah dia syahadah, barulah kita kata dia beriman Islam, barulah dia sembahyang, puasa, zakat, haji. Faham So tak ada isunya akal diutamakan, wahyu diketepikan, ataupun menggunakan akal tak guna wahyu. Tak ada isu itu, orang jahil saja yang tak faham, tak mengaji Asy'ariyah. Akal ada peranan dia tersendiri, wahyu, Quran, hadis ada peranan dia tersendiri. Masing-masing saling melengkapi. Tak mungkin wahyu itu dibenarkan oleh orang yang tak ada akal. Orang gila sebab tu dia bukan mukallaf. Orang gila kanak-kanak sebab tu dia bukan mukallaf. Sebab apa? Orang gila akal dia dah tak berfungsi. Kanak-kanak akal dia belum sempurna. Sebab tu bila kita baligh baru kita ditaklifkan. Kita dibebankan dengan hukum. Yang pertama suruh beriman, yang kedua suruh beramal. Itulah peranan akal. Sebab wahyu, realiti tu di luar. Wahyu tu menceritakan realiti yang di luar sana. Diri kita ada akal. Dalam diri kita ni ada akal, ada hati. So hati dan akal kita itulah untuk membenarkan perkara yang di luar sana. Mana ada akidah dalam diri kita? Kalau akidah sudah ada dalam diri kita, kita tak perlulah beriman, tak perlu, semua tak perlu membenarkan. Kita lahir je kosong. Kita lahir kosong, tak ada apa dalam diri kita. Kita tak tahu apa pun. Kemudian kita dapat tahu sikit demi sedikit. Benda yang kita tahu itu pun belum tentu kita percaya lagi. Tapi bila sampai satu tahap akal kita dah sempurna, syariat kata kamu kena benarkan benda ni dan kamu kena tasdikkan dalam hati kamu dan kamu kena ikrarkan dengan lisan kamu dan kamu kena beramal dengan anggota badan kamu. Itulah yang dibahaskan oleh Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah tak boleh pakai akal, tapi nak pakai apa? Pakai lutut. Ada lagi soalan? Lepas ni pembahasan wujud. Lagi menarik lagi panjang lagi wujud. Sekarang nak buat apa ni? 8:30. Ada lagi nak tanya? Boleh sambung sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Ada lagi soalan? Tak ada Ustaz. Go. Ikutlah Ustaz. Ustaz. Lapor lah tu. Tak makan jarum mat Ustaz. Jangan minum Saya dah makan dah tadi. Betul juga Budi ya. Okey, cakap dulu saya dengan teman-teman apa yang terbaik kemahiran saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah taufik faham, amalkan dan sampaikan kepada orang lain dan kita tangguh tu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.